Setiap usaha tu, lepas tu ada sulit tu. Apa peranan tu? Sulit biasanya orang kata fikir-fikir, tanya lah apa dia sulitnya. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alif Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan saya bersama dengan Datuk Koh Chin Han, AJK MCA Pusat. Selamat datang, Datuk. Terima kasih kerana sudi menjemput lah untuk hadir bersama di studio 10 tingkat 10 ni lah. Ya. Nah, sebelum tu saya nak ingin mengucapkan tahniah lah kepada Datuk kerana berjaya daripada pemilihan parti MCA baru ini sebagai AJK Pusat. Tahniah, Datuk. Terima kasih banyak lah. Terima kasih kepada ni semua wakil yang telah memilih saya lah untuk teruskan perkhidmatan saya dalam parti MCA. Alright, Datuk. Mungkinlah untuk permulaan ni kita Datuk perkenalkan sedikit lah mengenai diri, Datuk. Okay, nama saya Chin Han lah. Surname Koh lah. Yang Datuk tu digelar pada tahun 2015 lah. Sebab dikurniakan oleh Tuan Yang Terutama Negeri Melaka lah pada tahun tersebut. Tapi biasanya saya lebih gemar kalau kawan-kawan pun panggil saya Chin Han. Oh, Chin Han. Kalau Chin Han tu kita dapat ingat tu pemain bola sepak tahun 80-an, 70-an, 80-an lah. So Chin Han, dia saya Koh je lah. Itu lebih kurang beza je lah. Umur taklah muda sangat. Umur 53 dah. Oh, muda tu. Dia berumah tangga. Okay. Daripada segi karier politik pula, Datuk, macam mana bermulanya Datuk berkecimpung dalam politik ni? Itu macam kisah sejarah tu kan. Kena kembali ke tahun 1995 lah. Selepas saya kira graduate dari UKM, tanpa disangka lah. Waktu saya bekerja di sebuah syarikat swasta, pada waktu petang saya terima satu panggilan. Panggilan tu daripada saudara Loh Seng Kok, yang mana beliau pada waktu itu merupakan setiausaha politik pada mantan Menteri Berhutan merangkap Presiden MCA, iaitu Tun Lee Leong Sik. So saya tanya dengan dia, apa hal? Tiba-tiba dia kata, ada jawatan kosong lah. Kau minat tak? Jawatan kosong apa dia? Tanya dia kan. Pada dia kata, sebagai sesulit pada Menteri Berhutan. So pada masa itu saya pun tertanya lah, apalah kerja ni? Ya tak? Apa bidang kuasa dia, apa bidang tugas dia kan? Tapi lepas kembali balik ke rumah, saya fikir-fikir, apa salahnya kalau saya cuba kan? Tapi dia kata kena interview dululah, temu duga. Temu duga, datang ke MCA, Wisma MCA, jumpa seorang veteran, nama dia Mawu Hau lah, yang telah meninggal dunia lah. Dia sifu saya juga tu. Dia mungkin yalah tadi yang dia tiba-tiba dapat panggilan tu kan. Mungkin macam mana yalah maksudnya sebelum ini Datuk di mana di belajar di saya ingat dia ada hubung kait dia dengan saya di waktu di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam jangka masa 4 tahun tu kan, saya banyak melibatkan diri dalam kegiatan ataupun persatuan mahasiswa, persatuan kampung siswa, mana saya jadi wakil pelajar lah, wakil mahasiswa, juga persatuan komunikasi, persatuan komuniti Cina UKM. Banyak juga aktiviti-aktiviti lain lah, termasuklah Pesta Tanglung UKM, yang mana saya memegang jawatan sebagai pengurusi jugalah. Dari sanalah saya berkenalan dengan Loh Seng Kok, juga pemimpin MCA yang lepas, termasuk Tun Lee Leong Sik, Tan Sri Lee Kim Sai, waktu tu Ong Tiket, semua ada lah. Datuk memang aktif ni dah lama di peringkat kampus tu lagi lah. Yelah. Di universiti kan. Macam tu lah. Jadi di situlah mungkin kepimpinan MCA nampak orang kata pelibatan Datuk ni yang aktif memang sesuai lah untuk diangkat, orang kata meneruskan dalam politik lah, kerja-kerja kemasyarakatan tu. Saya fikir macam begitu jugalah. Yalah, ada kaitan. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kita punya pendengar, dengan kita penonton, apa sebenarnya peranan ataupun fungsi kerja setiausaha sulit kepada mantan Menteri Penghutang tu? Yalah, setiausaha tu, lepas tu ada sulit tu. Apa peranan tu? Sulit biasanya orang kata fikir-fikir, tanya lah apa dia sulitnya. Padahal kita singkatnya isu sulit tu adalah urusan harian peribadi menteri lah. So
So dari pagi sampai hingga malam lah urusan peribadi dia. Termasuk surat menyurat, temu janji dia. Termasuk juga logistik. Bila menteri nak pergi ke kawasan ataupun ada jamuan, segala aturan logistik perlu disusun lah baik-baiknya. Lepas tu yang saya ni kira macam janggal juga, diminta oleh Tun Ling Leong Sek sehinggalah menyediakan sarapan pagi dia. Sarapan pagi dia bukan menyedia je, tapi saya yang buat sarapan pagi dia. Pasal dia kata dia nak makan sandwich, tuna sandwich. Dia kata, Cinan kau sediakan tiap-tiap hari tuna sandwich. Jadi chef juga ni. So saya belilah sebuah sandwich maker tu kan. So saya belilah roti, belilah tuna yang tin tu kan. So saya sediakan untuk dia. Kadang-kala waktu petang makan tengah hari dia kata saya nak makan char kway teow, ataupun kadang-kala dia diet, dia kata saya nak makan coleslaw je, saya pergi sediakan. So urusan peribadi lah. Termasuk juga kalau dia mengikuti delegasi maupun rombongan dia, sama ada rasmi atau tidak rasmi ke luar negeri. So segala urusan perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya lah. Jadi bila nampak orang kata keakraban tu antara sampai ke penyediaan makan minum tu, bagaimana akrabnya kan hubungan tu, nak menjaga sebagai memainkan peranan yang sebaiknya sebagai setiausaha kan. Iyalah. Itu sebabnya sehingga kini bila saya berdepan dengan Tun Ling pun saya masih menganggap dia sebagai bos lama lah. Saya akan pastikan kalau dia pergi kat tempat tu, pergi ke dekat acara-acara, pastikan ada minuman dia. Kalau pihak penganjur menyampaikan bunga kan kepada Tok Puan, maka saya akan sambut dan sebagainya. Itu dah berpuluh-puluh tahun tugas ataupun kerja saya. Walaupun sekarang tidak lagi, namun kalau bersama dengan mereka, saya tetap akan lakukan lah. Cara spontan je kan? Spontan je lah. Termasuklah kalau dia sampai buka pintu, saya buka je lah. Dah biasa dah. Sebagai menghormati dia kan? Menghormati. Kita kenang budi lah. Kenang budi. Tanpa dia, tanpa MCA, I'm nobody lah. Itulah, kita kenang budi tu. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit lah, orang kata pengalaman berkhidmat bersama Tun tu lah. Daripada segi macam mana cara dia bekerja yang boleh. Itu agak quite interesting jugalah. Pasal Tun ni dia merupakan bekas pelajar RMC, Royal Military College. So dari segi saya ingat dari sana lah, di sana sekolah tu dia memang menitik berat disiplin. Itu sebab dia selalu pun mengajar kami semua setiausaha perlu berdisiplin. Kena tepat pada waktu tu, lebih puncture, kena lebih mesra, termasuklah bila bercakap dengan tak kira siapalah, kena lembut, jangan kasar, nadah tu kena rendah sikit. Saya masih ingat satu hari ada kira saya punya rakan Sir Akbar, nama dia sekarang Datuk Ong Pun Si lah. So dia tengah jawab telefon. So telefon tu dia jawab, secara dia cakap tu memang nadah tu tinggi sikit. Lepas tu Tun tanya dia, kau cakap dengan siapa? Dia kata, dia cakap dengan ketua bahagian dari Sabah. So dia pun, Tun pun bergelak lah dia, ataupun tak tahulah cara dia. Dia kata, kau jangan ingat pasal dari Sabah tu jauh maka kau nadah tu kena tinggi. Tak payah, dia kata. Tak payah. Dia santai terus walaupun di Sabah, tak payah nadah tu, biar lembut je, cukup dia. Tak payah kau tinggi-tinggi sangat. Macam tu lah. Dalam maksud dia tu. Tapi banyaklah pengajaran Tun bagi pedoman, termasuk kehidupan sebagai seorang insan yang baik lah, yang Tun beri. Dia macam pedoman lah. Banyak dia berkongsi dengan kami lah. Kadang-kala kalau kami lepas pergi dekat selepas menghadiri acara atau majlis makan malam, kembali ke hotel, dia akan panggil dua SU biasa yang ikut sama, ialah saya dengan SU Akbar lah. So pasal saya SU Sulit, dia akan kau pergi ambil ais, nak Cinan lah. Lepas tu yang SU Akbar tu pasal dia kira Cina tu dia Hailam.
Okey. Dekat Hailam kau pergi buat kopi lah. Buat kopi O dia. Lepas tu kita order makanan secara berasingan. Setiap orang satu. Tapi kita boleh berkongsi bersama lah kata. Oh, okey. Misalnya kau char kway teow, saya nasi campur, kau order bihun goreng. So kita boleh share sama-sama. Oh, yeah. Itu cara dia lah. Dalam bilik dia. Bila kita pergi ke luar negeri kan, termasuk pengalaman saya pergi dekat Korea, selepas acara rasmi, balik dekat hotel, pada tanya, Cinan kau lepas ni kau pergi mana? Saya kata balik bilik lah dia. Jarang-jarang kau datang sini buat kau balik bilik. Kau pergilah kat luar-luar jalan-jalan kata. Jangan duduk kat bilik. Lepas waktu kerja dia. Selepas waktu kerja lah. Dia selain urusan rasmi, dia bagai kadang-kala dia macam sahabat jugalah. Dia boleh berkongsi pandangan dia, pendapat dia. Dan itu satu pengalaman yang sangat bahagia lah bagi Datuk lah. Memang. Ya. Memang. Dulu sampai kini juga. Dan ke Datuk, kita nak menyentuh tentang Melaka dan mungkin kita berehat seketika. ST10, sembang santai tapi sampai. Ya, kembali bersama Studio Tingkat 10 dan kita bersama Datuk Kong Chin Han, AJK Pusat MCA dan juga seorang anak jati Melaka tu. Ya. Dan yalah, bila kita bercakap tentang Melaka ni, kita dah terbayang lah, oh ini tempat pelancongan kan. Jadi komen Datuk mengenai Melaka secara, terutama dari sektor pelancongan ni. Sebelum saya masuk ke isu pelancongan tu, cuma saya nak katakan bahawa Melaka ni sebuah negeri kecil lah. Yang kecil yang kedua di Malaysia. So disebabkan kecil tu, maka Melaka ni kekurangan sumber asli. Tapi nasib baik kita mempunyai sektor pelancongan yang agak rancak, yang dapat membawa banyak atau menyumbang banyak kepada pembangunan di Melaka. So Melaka, kita semua tahu segala-galanya bermula di Melaka. Dengan adanya Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu dijajah oleh Portugis, Belanda, English, lepas tu Jepun, sehinggalah kita capai kemerdekaan juga dilakukan di negeri Melaka. Maka Melaka ni merupakan satu bandaraya bersejarah. Juga ada dapat juga taraf warisan dunia. So maka Melaka ni banyak bergantunglah kepada sektor pelancongan. Dan mungkin apa lagi yang kita boleh tambah baik lah tu daripada segi. Sehingga kini saya nampak sektor pelancongan di Melaka ni memang dalam satu tahap yang agak memuaskan. Walau bagaimanapun, ada juga tempat yang mana kita boleh tambah baik. So antaranya saya ingat kalau dapat kerajaan negeri bolehlah lakukan sesuatu ataupun menggariskan ataupun menetap dasar-dasar atau polisi-polisi yang lebih terbuka lah. Janganlah kita disebabkan oleh persoalan politik, pemimpin politik, barisan esko kerajaan negeri mengeluarkan kata-kata yang boleh dianggap macam lebih tertutup ataupun memaparkan dia satu polisi ataupun dasar yang tertutup, yang sempit. Misalnya menghadkan, yalah saya sebagai kaum Tionghoa itu menghadkan kawasan atau tempat menjual minuman keras, minuman arak, atau tu tempat ni khas untuk setengah pihak dan sebagainya. Ingat, sebagai bandaraya bersejarah, tempat pelancongan terunggul di dunia, kita perlu lebih terbuka. Jangan sempit. So selain itu, saya tengok yang kita Melaka ni dikurniakan dengan banyak tempat ataupun destinasi bersejarah. Maka kerajaan negeri perlu berganding bahu dengan kerajaan pusat, khasnya Kementerian Pelancongan, untuk menjaga atau menyelenggara rumah-rumah, bangunan-bangunan, tapak-tapak bersejarah dengan baiknya. Kekalkan keaslian dia. Jangan kita satu hari pergi dekat Stardust, pergi dekat Eva Musa dan lain macam, bukan yang asli, ataupun dia bagaikan dah banyak touch up yang bagaikan buatan manusia.
maka dia akan tak menggalak atau tak memikat pelancong datang ke Melaka lagi. Yalah. Dah tak ada keunikan tu dah kan. So Melaka ni juga terkenal dengan kepelbagaian kaum, adat, budaya dan sebagainya. Kalau kepelbagaian tu adalah termasuk juga makanan, minuman dia lah. Kan? So makanan tu Melaka banyak keunikan dia. So ada, kalau Melayu orang kata asam pedas, ada juga sambal belacan, ada juga gula Melaka, coconut shake, dan lain-lain. Maka kerajaan Melaka lebih banyak lagi mempromosi. Ada juga kedai yang cuma menjual padahal mi goreng je lah, tapi dinamakan mi bodoh. Pernah dengar mi bodoh? Dia cuma mi goreng, tapi ditambah dengan telur mata kebau. Tapi famous, popular. Berdegit orang beratur lah untuk membeli mi bodoh. So banyak lagi lah, sate celup dan sebagainya. Maka yang peniaga-peniaga, pedagang-pedagang yang menjual atau berniaga menjual produk-produk tersebut, kerajaan patut lebih banyak lagi memberi insentif kepada mereka lah, untuk kekalkan keunikan itulah. Lah tadi yang balik ada yang Datuk kata yang kepelbagaian, kita ada Babang Nyonya, lepas tu yang first tadi Datuk kata bermula je di Melaka bermula je segala-galanya bermula di Melaka lah. Daripada zaman dulu lagi kan, Kesultanan Melaka, dan sepatutnya itulah yang diperbaiki, ditambah baik, dikekalkan. Ya memang jangan ada itu kelebihan Melaka berbanding dengan negeri-negeri yang lain lah dekat Malaysia lah. Maka itu merupakan tarikan kita lah. Banyak lagi usaha yang patut dilakukan. Selain kita menarik kehadiran pelancong dalam domestik, kerajaan negeri Melaka patut juga lebih banyak berusaha untuk menarik kehadiran kedatangan pelancong-pelancong asing. Maka dalam isu ni kesakan lalu lintas, kemudahan pengangkutan awam patut diperbaikilah. Termasuk juga kita menanti-nantikan cruise antarabangsa, terminal cruise antarabangsa itulah. Yang mana kalau ada cruise, maka pelancong asing dari seluruh dunia yang menaiki cruise boleh datang ke Melaka, berlabuh dekat terminal jeti tu. Jadi ini akan mengingatkan balik lah tu zaman-zaman dulu kan. Pedagang-pedagang dulu kan, Melaka lah pelabuhan yang orang kata tempat destinasi tumpuan seluruh dunia kan. Melaka ni Strait of Malacca, Selat Melaka ni satu selat yang strategik. Maka patutlah kita buat yang terbaik untuk mendirikan cruise terminal ni. Bayangkan satu cruise yang besar datang, kalau kan 8,000 pelancong, kalau dia berlabuh kat Melaka, kalau seorang tu dia belanja katakan RM500, 8,000 kali 500, lebih kurang tak silap 4 juta. Itu untuk satu cruise saja kan, dapat menjana ekonomi dalam waktu yang samalah. So semua pihak akan bermanfaat lah. Ya betul. Lagi kecil apa semua kan, macam-macam yang jual souvenir, penarik beca, kan, yang makanan, minuman, restoran, hotel, semua subsektor akan bermanfaat. Ingat, dan saya percaya kerajaan negeri memang dalam usaha untuk melakukan yang terbaik untuk membuat cruise terminal tersebut lah. Itu memang satu yang idea yang kata bagus lah kan. Saya sebenarnya baru je balik daripada Melaka pergi bercuti kan, ingat 2 minggu lepas kan. Adalah nampak contohnya tadi pemandu beca, penarik beca kan. Saya nampak dia ada macam ada kelainan sikit lah bandingkan dulu. Masa dulu zaman saya sekolah pun ada buat rombongan kan. Sekarang bila kita pergi ada nampak sedikit perbezaan. Mungkin dari situ zoo buaya kan, apa panggil zoo buaya kan, Taman buaya. Taman buaya. Itu sedih sikit lah sebab bila saya pergi dah macam tak terjaga. Jadi itu sebab saya kata dia kalau boleh, kerajaan negeri sepatutnya menjaga, yang kata saya menyelenggara yang sedia ada, produk yang sedia ada tu ditambah baik dari segi mutu dia, kualiti dia, kebersihan dia. So dijaga baik,
ataupun yang kalau tidak dipertingkatkan kualiti dia, dan itu kita akan dapat lihat hasilnya dalam jangka masa yang pendek. Tapi kalau kita tak jaga yang sedia ada, cuma fikir untuk buat yang baru, maka dia akan ambil jangka masa yang terlalu panjang dan tak pasti lagi dia punya pulangan dia. Yang baru tu tak tahu Yang lagi baru macam mana. tak tahu macam mana lagi. Tu yang sedia ada tu jaga dengan baik. Itu yang lebih efektif lah. Dan kembali selepas ini. T10, sembang santai tapi sampai. Anda bersama Studio Tingkat 10 dan saya bersama Datuk Kuan Chin Han, AJK Pusat MCA. Dan Datuk, saya tertariklah dengan posting Facebook Datuk pada 1 September. Datuk ada tulis, dasar dan agama itu tidak ekstrim. Yang ekstrim hanyalah pemikiran dan tindakan segelintir manusia. Jadi mungkin Datuk boleh huraikan sikit. Yalah, memang itu pandangan saya lah. Kalau kita lihat kembali sejarah pembentukan ataupun penubuhan negara kita dari dulu Malaya sehingga sekarang Malaysia ni, bapa-bapa yang berjuang untuk kemerdekaan tu terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu untuk Melayu, untuk Cina, India. Tun Dor Rahman, Tun Tan Cheng Lock, Tun Sambatan. Mereka mencapai satu kata putus persetujuan yang mana negara Malaysia ni sepatutnya merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, majmuk, kepelbagaian, yang mana sepatutnya dijadikan sebagai kekuatan dan membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, yang mesra, dan kepelbagaian ini menjadi kekuatan untuk kita maju ke depan dan dapat bersaing dengan negara-negara yang lain. Kalau kita banding Malaysia dengan negara yang lain lah. Dan kemajmukan ini sepatutnya sebagai alat untuk kita bersaing dengan negara lain. Dan segala dasar polisi yang ditetapkan tu adalah sepatutnya berlandaskan kepada satu landasan, iaitu sederhana, moderate, secara terbuka, dan ditinggalkannya yang ekstrim, yang sempit, yang tak membawa manfaat untuk perpaduan nasional. So, kita tengok dasar yang ditetapkan dari dulu sehingga sekarang, kita lihat dasar tu memang dasar yang terbuka lah. Jarang-jarang lah kita tengok ada dasar yang sempit, dasar yang boleh membawa impact yang negatif kepada negara kita lah. Begitu juga agama lah. Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi. Tetapi pada masa yang sama, ada juga clause dia yang mana agama lain, kaum lain bebas untuk menganut agama dan kepercayaan yang lain. Maka ini menunjukkan satu perlembagaan yang merangkumi sepenuhnya, yang dapat menyatukan semua lapisan masyarakat yang terdiri daripada agama, kaum, kepercayaan, budaya yang bermacam-macam lah. So, agama sama ada Islam, Buddhis ataupun Hindu, Kristian. Pada pendapat saya, ajaran-ajaran tu semua mengajar kita menjadi seorang manusia ataupun insan yang baik lah. Insan yang mengadakan ciri-ciri yang murni. Bukannya insan yang cari gaduh, insan yang benci antara satu sama lain. Tidak. Tetapi kita nampak kadang-kala lah, ada juga segelintir manusia yang cuba main api lah. Yang main api itu termasuklah ahli-ahli politik. Ada juga yang bukan ahli politik, disebabkan pemikiran dia yang sempit lah, ataupun demi kepentingan diri sendiri ataupun puak-puak tertentu, maka dia cuba mengeluarkan ataupun cuba mempengaruhi orang perseorangan ataupun pertubuhan tersebut supaya melaksana ataupun melakukan sesuatu yang kita nampaknya adalah tingkah laku yang ekstrim. Dan itu kita tidak patut, bukan sahaja tidak menggalakkan, sepatutnya kita perlu mengecam tindakan tersebut yang mana dia akan membawa mudarat kepada negara kita lah.
Tadi Datuk ada mention sedikit mengenai perlembagaan persekutuan kan. Benda tu dah jadi asas kita dah pun kan. Jadi asas daripada lama lagi, daripada awal lagi penubuhan negara kita. Dan orang kata setengah orang cuba main sentimen perkauman agama ekstrim ni, nak meraih sokongan ke apa. Kita kena macam mana nak kekang benda ni macam ni. Sebab ni bahaya, sebab inilah orang kata Malaysia ni unik kan, negara yang majmuk. Jadi bila dah main isu-isu racial card ni jadi bahaya tu. Dia sepatutnya pihak berkuasa lah, kerajaan lah kena ambil tindakan. Bila kita ambil tindakan tu sepatutnya tanpa mengira siapa dia lah. Jangan ada kompromi lah ni. Tak boleh kompromi lah. Jangan orang kata double standard. Yang si A boleh mengeluarkan kata-kata sedemikian, ditahan. Tapi kalau si B dilepaskan, maka ini tak sepatutnya berlaku lah. Sesiapa saja yang melakukan tindakan ataupun mengeluarkan kata-kata atau hujah-hujah yang boleh mendatangkan ketegangan antara kaum atau boleh memecah belah antara kaum, patutlah kita ambil tindakan yang tegas dan tak boleh kompromi. Tindakan tegas perlu diambil. Barulah kita boleh mengekang. Kalau kita ambil tindakan yang double standard, itu payahlah. Yalah. Itu payah. Dan mungkin Datuk sedikit kalau nak kongsikan, orang kata Datuk sebut tentang penguatkuasaan kan. Sebenarnya kita dulu ada akta hasutan. Jadi bila kait dengan politik, ada yang setengah orang tak suka nak dimasukkan, dan setengah orang cakap perlu dikekalkan. Macam contoh dulu ada apa ISA kan, lepas tu diganti dengan SOSMA, lepas tu akta hasutan pula. Sekarang ni orang kecoh pasal akta hasutan ni, kenapa tak dimasukkan seperti yang dijanjikan. Yalah, dulu ISA ada juga akta hasutan dengan objektifnya lah, untuk mengekang lah semuanya, ataupun mengambil tindakan yang tegas ke atas sesiapa yang menggugat kestabilan ataupun keharmonian di negara kita lah. Jangan ada kompromi langsung tak ada kompromi lah. Tu yalah, pada waktu tu kira sama ada DAP ataupun termasuklah pembangkang yang lepas lah. Memang banyak dia kecam, mengutuk kerajaan kerana mengadakan akta-akta yang tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya lah. Drakorian, apa dia panggil? Dracula, antara Drakorian dia panggil. Dia lah. Kejam lah. Kejam lah, akta yang kejam. Tapi dia bila dia keluarkan kenyataan tersebut, pada pendapat saya dia ada demi faedah politik dia sendiri. Dan bila dia jadi pemerintah, dia tak hapuskan akta tersebut, dia kekalkan juga. Baru dia faham bahawa mereka memerlukan akta tersebut untuk mengekal kestabilan dan keharmonian di negara kita ni lah. Baik tu, sekarang ni kita mungkin dah menyentuh tentang prestasi kerajaan, dan sekarang kita sedia maklumlah kerajaan yang sekarang ni yang kata politik yang serba dinamik dia kan. Jadi Datuk pun pernah ada kata kalau DAP, kalau prestasi DAP terbaik, rakyat tak akan marah DAP. Jadi mungkin komen Datuk mengenai prestasi ni lah, prestasi pemerintah khususnya DAP lah. Dia mudah je. Rakyat ni dia nakkan sebuah masyarakat yang harmoni, masyarakat yang sejahtera, rakyat hidup senang, hidup mesra, macam tu je. So cari rezeki mudah dan sebagainya lah. Tapi kalau kerajaan yang tak kira dulu ke kini, kalau dapat melaksanakan dan mendapat sokongan rakyat puas hati, maka rakyat akan sokong lah. Tapi kalau tak dapat menjalankan, melaksanakan dengan baik, rakyat ada rungutan, rakyat mula marah, itu membuktikan bahawa ada kekurangan dia, ada kesilapan dia, ada yang tak betul. Kalau dah ada yang tak betul, ada kekurangan, kesilapan, takkan kita nak biarkan. Termasuklah DAP. Dulu dia buat lain, sekarang dia buat lain. Ya tak? Dia cakap pun tak serupa bikin.
Sekarang kita tengok prestasi dia. Banyak yang dia dulu dijanji dia tak tunaikan. Bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Termasuklah janji kata masyarakat Cina, janji untuk sehinggalah Ngakomin boleh kata nak pastikan bahawa restoran-restoran di Malaysia ni kebersihan dia kena sampai mencapai tahap 5 star kata dia. Itu cuma orang kata kata-kata yang kosong sajalah. Bukan boleh ditunaikan kan. Janji kosong, kata kosong je. Macam tin kosong. So kalau kau keluarkan kata-kata tersebut, lepas tu banyak janji yang kau tak boleh tunaikan, kalau orang membidas, orang kecam, itu tak ada masalah bagi saya. Apa salahnya? Kalau prestasi kau baik, orang terima. Orang akan puji. Kalau prestasi kau teruk, prestasi kau buruk, tak memuaskan, rasa marah tu ada, pastilah orang akan kecam. Dan sekarang ni pun kita tengok sekarang pun kata adalah kata menegur antara MCA dengan DAP lah, orang kata parti Cina yang terbesar kat Malaysia lah. Dan ada yang kata apa kan ni MCA sama-sama dalam kerajaan perpaduan nak serang DAP. Macam mana tu? Kalau dikatakan serang tu bukan serang lah. Kalau serang tu dah teruk dah. Tu dah serius, ya tak? Mana ada satu buah parti ataupun orang perseorangan yang naik marah, yang nak marah-marah dengan orang kan? Atau nak suka nak kecam atau kutuk orang, tak ada. Kalau semua puas hati, semua happy je, senyum selalu lah. Mana orang nak kutuk tak? Ini mesti ada sebab dia. Dia sepatutnya kenalah melihat sendiri di mana kekurangan dia. Kalau MCA mengeluarkan kenyataan yang saya lihat selama ni pun untuk 10 ke 11 bulan yang lepas, kita keluarkan kenyataan yang membina, yang konstruktif. Yang membina konstruktif tu demi kebaikan kerajaan. Kalau kebaikan kerajaan tu adalah juga untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Bukannya cuma MCA kira kata cuma dengan motif dengki nak marah. Siapa nak marah? Orang tak mau marah-marah pun. Yang penting kritikan tu adalah kritikan membina, bukannya banyak contoh. Kalau kau kurangnya, maka kita keluarkan kenyataan ataupun kita bagi tunjuk ajar juga. Buat cara gini tak betul, sepatutnya buat macam tu. Dalam kerajaan, sebuah kerajaan, apa salahnya? Apatah lagi kalau DAP selama ni memperjuangkan hak bersuara. So sekarang kau jadi pemerintah, kau nak mengekang atau menghadkan pula orang lain bersuara. Dan bersuara itu ada asasnya, bukan tak ada asas. Ya tak? So saya ingat walaupun dalam sama-sama dalam kerajaan paduan, tapi kita our conscious is very clear lah. Kita very clear apa yang kita lakukan adalah demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya lah. Dan mungkin Datuk ada nak katakan sesuatu lah, mesej lah kepada ketua DAPSI, ketua DAP ni, pemuda dia. Katakan ni apa tu, Kelvin Yee, dia ada kata alah lebih elok MCA ni keluar lah daripada kerajaan perpaduan. Yalah, dia sebagai pemimpin pemuda DAP lah. Sepatutnya dia satu hari nanti dia akan mengambil alih tumpuk pemimpinan DAP kan, sebagai pemimpin yang akan datang. So dia kenalah lebih berlapang dada, kena lebih secara fikiran lebih terbuka untuk menerima segala kritikan, sama ada ataupun kecaman ataupun kenyataan yang saya katakan membina itulah. Lihat dengan baik-baik dan baca dengan baik-baik, dan cuba analisa dengan baik sama ada dia dengan niat atau hasrat jahat ataupun dengan niat yang baik. Jangan dengan
dengan pemikiran atau yang sempit. Bila orang kritik sikit je, dia melompat. Melompat. Lepas tu orang kata apa? Jangan sampai koyak Jangan koyak lah. Jangan koyak lah. Jangan koyak. Relax lah. Relax lah. Dengar tu. Relax lah. Apa salahnya lah. Kalau membina. Saya tak nampak pun satu kenyataan yang keluarkan oleh MCA yang mana tidak membina. Semua je membina. Membina tadi konstruktif. Yang konstruktif membina. Untuk kebaikan semualah. Ini lah cara kata check and balance yang sempurna, yang lebih baik kan. Dan MCA kita mainkan peranan tu lah untuk check and balance. Kita memang mahukan parti ni bertanggungjawab. Kita tak mahu jadi sebuah parti yang tak bertanggungjawab. Yang semata-mata nak sokongan, nak undi, main hentam je. Buat apa kewujudan MCA? Yalah. Right tu. Kalau kita tengoklah info sedikit ke belakang PRN 6 negeri, mungkin kita secara orang kata lambang nak tengok sokongan pengundi, terutama pengundi Cina. Kalau ada kawasan yang tak ditandangi oleh pemimpin DAP, dia orang akan beralih kepada Perikatan Nasional PN. Apa pandangan Dato'? Itu pun saya sebagai pemimpin MCA, saya ambil berat jugalah kalau adanya senario sebeginilah. Tapi kalau lihat dari berpandukan pada pendirian pengundi tu, kita semua sedia maklum setiap pengundi ada hak dan kebebasan dia lah untuk memilih pakatan ataupun gabungan yang mereka fikir ataupun rasa yang dapat memperjuangkan hak mereka lah. Saya ingat mungkin yang segelintir itu dia fikir, dia berpendapat PN merupakan pilihan mereka lah. Tapi kalau lihat berdiri atas sudut MCA sini, kita kena pandang serius lah senario ni. Kita kena ambil iktibar, kena lihat, kena kaji kenapa, di mana kekurangan Barisan Nasional, di mana kekurangan MCA, dan kita patut ambil tindakan untuk betulkan dengan sebaik yang boleh supaya dapat meraih kembali sokongan pengundi Cina yang kita berfikir tak sepatutnya pergi ke PN lah. Yang mana kita rasa Barisan Nasional merupakan pilihan yang tepat selama ni lah. Right, Tok. Dan bagaimana kalau nak pastikan MCA ni sebagai sebuah parti yang relevan, terutama pada waktu sekarang ni lah, dengan zaman sekarang ni? Zaman-zaman yang lepas tu dah lepas. Zaman dulu kita 60 tahun dalam menjadi pemerintah. Sejak 2018 kita telah ditolak oleh rakyat dengan faktor dalaman dan luaran tu lah. Dan di sini saya ramai sudah ketahui jugalah apa yang telah berlaku. Saya tak mau hujah panjang lebar lah. Cuma saya rasa MC kena ambil satu pendirian lebih berani, yang mana kita bersedia untuk mengenepikan niat kita buat masa kini. Niat kita untuk berada dalam kerajaan, niat kita untuk menjadi sama ada menteri, timbalan menteri ataupun JLC dan sebagainya, ketepikan. Dan pada masa kini sepatutnya kita gabungkan tenaga dan usaha kita untuk kerja lebih rajin, lebih bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hak, memperjuangkan kebajikan dan bersuara untuk rakyat secara keseluruhannya, tanpa mengira Melayu ke Cina ke India ke dan lain-lain. Yang mana tak betul, yang mana kurangnya, kita akan bersuara. Termasuknya nilai-nilai sejagat, good governance, all the values. Pasti kerajaan ni memerintah dengan cara yang terbaik, buat yang terbaik untuk rakyat. Dan MCA sepatutnya kita ada kita punya think tank, INSAP. Dan INSAP patut kita naik taraf ke satu tahap yang lebih berkualiti, ambil tindakan yang lebih berani lah. Naik taraf INSAP kita, buat lebih banyak kajian, buat lebih banyak penyelidikan
lebih mengetahui kehendak rakyat secara umumnya, dan dari sana kita mula untuk momentum kita untuk meraih kepercayaan dan sokongan rakyat, bukan sahaja masyarakat Cina tetapi juga yang lain-lain. Saya ingat yang untuk PRU yang datang, itulah jalan yang patut kita pilih lah. Dan ini bagi saya ini satu orang kata idea yang baik juga sebab biasa kita cakap kalau nak ni lebih kepada fizikal tu sendiri, maksudnya jentera parti, orang kata kan, jentera tenaga kerja. Tapi Datuk punya pandangan lebih kepada contoh tadi Datuk sebut insaf kan. Jadi macam mana Datuk merasakan sebagai pemikir ni, insaf dapat membantu parti untuk lebih tinggi lagi pencapaian tu? Sekarang ni kita buat kajian penyelidikan kena secara saintifik. Bukan cakap-cakap dekat kedai kopi lagi. Sembrono tak boleh. Tak boleh. Sembang kosong pun tak boleh. Buat secara saintifik lah. So kita kumpul data bank tu kan. Kita kumpul baru dapat satu kesimpulan yang lebih menyeluruh. Tak boleh berpandukan kegemaran individu. Ya, ataupun kadang-kadang kegemaran dia ataupun kehendak individu setengah pihak. Tak boleh. Kita nakkan secara keseluruhan. Saya ingat tu yang kekurangan MCA untuk tahun-tahun yang lepas lah. Ya, itu akan diperbagilah kan. Kita tak banyak lagi masa untuk kita kalau berhadapan dengan PRU yang akan datang. So sepatutnya yang pucuk pimpinan yang baru dipilih ni perlu ambil tindakan yang drastik lah. Dan Datuk tadi saya ingat banyak kali Datuk sebut MC kena berani. Saya selalu tak terfikir, tak boleh ke MC ni jadi agresif sikit macam DAP, tapi dalam konteks nak meraih undi sokongan Cina ni. Maksudnya lah macam dia kalau tengok imbang dulu kan, macam ni DAP tarik sokongan undi Cina daripada 2008 Datuk tak ada mention kan. Jadi boleh ke MC buat macam tu? Saya ingat boleh. Boleh. Dengan adanya pemilihan yang pucuk yang pimpinan baru ni lah. So segala-galanya sepatutnya akan bermula untuk penggal ni lah. Dan Datuk akan penggal ni lah. Ke arah itulah. Yang penting orang kata MCA base berasakan parti Cina, tapi dalam masa sama akan membantu pelbagai kaum. Yang pentingnya, yang isunya pentingnya adalah untuk kebaikan parti dan kebaikan rakyat Malaysia ni lah. Itu yang patut kita ingat dalam otak kita lah. Yalah. Okay. Yang lelaku yang terbaik lah. Dan Datuk orang kata untuk sebagai AJK ni mungkin tadi Datuk kata sebagai kepimpinan baru ni mengharapkan sesuatu orang kata banyak kali kita sebut pembaharuan kan. So mungkinlah bagi bayangan sikit lah apa maksud berani pembaharuan kelainan tu macam mana tu ke arah politik MCA tu sendiri, ke arah tu macam mana? Kita itu sebab saya kata insaf sepatutnya diberi lebih kelonggaran ataupun mandat dia lah diberi pada insaf untuk buat lebih banyak lagi kajian penyelidikan. Dan saya fikir dan saya yakin juga pimpinan yang pada penggal ni selepas mengalami selama 4 kali pilihan raya umum yang lepas, yang mana kita ditolak oleh masyarakat Malaysia, masyarakat Cina khasnya, maka tiba masanya kita kena insaf. Kita kena bangun. Jangan tidur lagi lah. Dan mungkin Datuk, your last word, harapan untuk Melaka dan juga untuk Malaysia. Harapan sekarang ni sempadan dah buka, tapi kita lihat ekonomi bukan sahaja negara tapi juga seluruh dunia tengah merosot. Kita mengharapkan supaya macam Melaka ni negeri yang kecil, tiada sumber asli, so maka kerajaan kena usaha lebih gigih untuk mendapatkan hasil yang lebih, dan juga supaya hasil tu diguna pakai dengan lebih banyak manfaatnya, dibagi pada rakyat
dekat Melaka, begitu juga Malaysia, supaya kerajaan ni buatlah yang terbaik. Harga-harga barang sekarang naik melambung. Bukan lagi pergi ke sana ke sini. Beras susah, beras. Rakyat sedang susah. Ambillah, fikirlah yang terbaik, carilah jalan yang efektif untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sama ada barang kegunaan harian, barang makanan harian. So sekarang tambang, kos sara hidup, bermacam-macam, semua berlambung naik. So kerajaan ni mempunyai tanggungjawab yang besar lah. Dan saya menaruh harapan supaya segala-gala masalah yang dihadapi, cabaran yang dihadapi akan dapat ditangani. Harapannya lah supaya dalam masa tersingkat dan rakyat kembali dapat hidup dalam satu masyarakat dan satu suasana yang sejahtera dan bahagia lah. Terima kasih Datuk kerana bersama kami dalam Sama. ST10. Dan nanti bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih. ST10, sembang santai tapi sampai.